waktu raya tu dikorbankan untuk memberi khidmat kepada negara dan ini memang antara individu-individu yang cukup hebat. Kalau pada pandangan saya sendiri memang sukarlah untuk kita bayangkan bagaimana rasanya untuk mengorbankan suasana bersama dengan keluarga untuk ke suatu misi yang mungkin berbahaya dan tidak tahu lagi tu bergolak lagi. Betul apa penghujungnya, macam mana keadaannya, apatah lagi ia juga mungkin dalam panggilan serta-merta dalam tempoh yang singkat saja harus buat keputusan ini. Dan siapa yang kita maksudkan ialah Dr. Muhammad Akmal Saleh, seorang doktor kanak-kanak di Hospital Ampang yang menyertai pasukan penyiasat Malaysia yang berlepas ke Ukraine sehari selepas nahas dan sebahagian daripada 133 kalau tidak salah saya yang ke Ukraine pada 18 Julai dan berada di sana sampailah hari raya. Jadi Dr. Akmal bersama dengan kita sekarang ini, kita nak kena tanya terus macam mana agaknya penglibatan awal sebagai anggota pasukan penyiasat Malaysia ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia kerana menjemput. Penglibatan awal sebenarnya berlaku pada itu hari MH17 terhempas pada malam Khamis kalau kita sudah maklum. Kebetulannya hari Jumaat tu memang saya off untuk sebagian daripada jadual saya. Jadi pada pukul 12 tengah hari, asalnya sebelum kejadian MH17 ni saya sebenarnya ingin menyertai misi ke Gaza. Misi ke Gaza. Jadinya misi ke Gaza ini dimaklumkan kepada Yang Berhormat Menteri kita Datuk Seri Syabri Cik, sebab saya kenal beliau semasa menjadi pemimpin kelab UMNO di Rusia pada masa dahulu. Jadinya pada pukul 12 tu 12 tengah hari tu dapat call daripada Datuk Seri Syabri Cik lah, nyatakan dia kata, "Are you free to talk?" Yes sir. Okay, we have sent our media team and all the delegates untuk pergi ke Ukraine untuk bantu misi MH17. Dan we really need a translator, dia kata. At that time memang masa tu, okay. So dia kata, if you are ready, we can deploy you to Ukraine. So I was thinking like, maybe mungkin esok ataupun lusa. Okay lah, dia kata, if that's so sir, how about the visa? Dia kata sebab kita Malaysia nak masuk ke Ukraine memerlukan visa, dokumen semula. Jadi dia kata visa tak ada masalah, kita akan selesaikan, just memerlukan persetujuan awak je. Okey, saya kata kita pergi. Okey, saya masa tu dah sempat bincang dengan isteri. Masa tu masih tak sempat bincang dengan isteri. Tak sempat. Masa tu masih lagi dalam on phone dengan Datuk Seri Syabri. Dia kata, okey kalau macam tu, kalau awak okey nak pergi dan ready nak pergi, you have to be at the airport KLIA, which is pada pukul 3 petang. Masa tu pukul 12 tengah hari. Jadi masa tu dengan saya kata okey, saya tutup handphone, saya terus beritahu isteri saya masa tu ada di rumah, cakap I have to go to Ukraine. And then memang semua orang masa tu terkejut. And dijadikan cerita pula, pagi tu selepas subuh, ibu saya di Melaka call. Dia kata dia call dengan menangis. Saya kata, kenapa menangis kan mak? Lepas tu dia kata, tak, mak sedih, ada kapal terbang terhempas, saya takut anak mak selalu travel macam tu kan. Jadi tak ada apa, saya dekat situ. Bayangkanlah saya nak kena beritahu yang saya nak kena ke sana kan. Memang satu yang amat kata orang pun berat untuk saya, tapi saya cakap demi agama, negara dan bangsa saya relakan pempergian saya ke sana. Dengan saya cakap saya terpaksa sebab ikutkan saya bukanlah yang pediatrician. Sebenarnya saya adalah doktor latihan siswa Azhar yang mana masih lagi terikat 2 tahun compulsory service dengan Hospital Agama sekarang ni di Hospital Ampang. Dijadikan je saya bekerja di Jabatan Pediatrik. Jadi akan selepas ni akan berubah jabatan lah. Jadi masa tu memang terpaksa saya kena call saya punya head of department. Lagi tu saya kena pergi ke Ukraine atas urusan negara. Diperlukan di sana. Dan saya terpaksa mengambil cuti. Yang mana cuti ni nanti sebenarnya bukanlah sebenarnya cuti. Saya terpaksa menggantikan balik semua berapa hari yang saya tinggal yang saya tak bekerja lah. Jadi keputusan yang dibuat tu sangat cepat. Saya
just memikirkan masa tu hanya apa yang saya boleh buat untuk negara saya. Dan doktor juga meninggalkan isteri yang pada ketika itu mengandung. Ya. Dan keputusan perlu dibuat dalam masa 2 jam. Mungkin 3 jam perlu sampai ke airport. Ya. Jadi bagaimana doktor memberitahu isteri bahawa terpaksa meninggalkan isteri untuk ke Ukraine? Meskipun berkhidmat untuk negara, saya rasa agak sukar tu. Alhamdulillah saya dikurniakan seorang isteri yang mampu untuk memahami naluri saya, mampu untuk memahami keinginan saya untuk berkhidmat dengan negara. Sebab sebelum ni memang beliau dah sedia maklum yang saya memang banyak terlibat dengan aktiviti sukarelawan. Dan sebelum kejadian MH 17 ni juga pun saya dah pernah beritahu yang saya nak ke Gaza. Dan setelah puas berbincang, jadi bila dah bincang dengan dia dah sedia maklum yang saya akan ke Gaza. So instead of ke Gaza, bersedia untuk menerima suaminya akan ke sana. Waktu raya ni tidak ada suami di sisi. Tetapi kita ketika ini akan berlintas langsung ke Ukraine untuk bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri kita yang kini berada di Ukraine untuk memberikan sedikit perincian tentang apa yang terkini dari Ukraine. Selamat pagi Datuk Seri. Pada ketika ini difahamkan pukul 3 pagi di Ukraine. Ya. Datuk Seri? Selamat pagi kepada Dr. Rena dan juga seluruh penonton. Selamat pagi satu Malaysia. Sekarang ini pukul 3 pagi, benar. Saya lepas habis subuh. Ini masuk subuh pukul 2.46. Oh. Betul. Okey. Jadi Datuk Seri, apakah kabar di sana? Difahamkan wilayah itu masih lagi bergolak pada ketika ini. Jadi adakah yang menyukarkan misi pasukan Malaysia di sana? Ya, sekarang ini IGP Tan Sri Abu Bakar sama-sama dengan 20 orang pegawai dan anggota PDRM sedang berada di lokasi Naas. Dan kesukaran yang sedang dialami sekarang ialah kerana kawasan itu merupakan kawasan pergolakan. Walaupun 2/3 daripada kawasan itu telah dikuasai oleh tentera Ukraine, tetapi semalam tembak-menembak dengan meriam masih berlaku. Dan walaupun pasukan kita telah masuk bersama-sama dengan pasukan daripada negara Belanda dan Australia, namun siasatan dua kawasan baru tidak dapat dilakukan di peringkat awal, tetapi akhirnya mereka telah dapat juga masuk ke kawasan berkenaan walaupun tembak-menembak itu akhirnya berhenti buat sementara waktu. Dan mereka keluar semalam pukul 4 waktu tempatan. Beza lebih kurang 5 jam di sini, 5 jam kemudian daripada waktu Malaysia. Artinya pukul 9 malam tadi mereka keluar dari kawasan itu dan akan disambung semula hari ini. Sebab setiap satu pasukan itu akan diberikan tugas selama 2 hari dan akan digantikan oleh pasukan yang lain. Ada tempoh masa berapa jam untuk yang diperuntukkan kepada mereka, Datuk Seri, ataupun mereka boleh terus saja buat kerja sampai siap dan baru ditukar balik dengan pasukan lain? Setakat semalam daripada pukul 7.30 pagi hingga pukul 4 petang sepatutnya. Tetapi kami telah dirasakan oleh Badan Pemantauan Keselamatan Kesatuan Eropah atau OSCE untuk lebih berhati-hati. Jadi waktu terlalu singkat untuk siasatan itu dilakukan, dan semalam pasukan kita tidak menemui sebarang mayat ataupun anggota badan mayat, tapi menjumpai kebisan-kebisan wreckage ataupun bangkai pesawat kapal terbang kita yang bertaburan di kawasan berkenaan. Datuk Seri, siapakah yang dipertanggungjawabkan menjaga keselamatan pasukan Malaysia dan juga pasukan antarabangsa yang bertugas di sana nanti? Kita mendapat kerjasama daripada pihak kerajaan Ukraine melalui tentera mereka dan juga pihak polis. Di samping itu, yang saya katakan OSCE ada di kawasan itu, dan
Ya, Australia dan Belanda juga walaupun pasukan kita tidak diizinkan untuk membawa senjata, tetapi dari kawasan kawalan keselamatan itu saya kira tidak dapat dijamin. Namun kita sentiasa dinasihatkan supaya berhati-hati dan mereka melakukan menghantar maklumat intelijen kepada pasukan kita dan juga pasukan satuan antarabangsa yang lain. Ya. Datuk Seri, apa perancangan pasukan penyiasat sekiranya selepas ini isu keselamatan masih lagi menjadi masalah kalau dikatakan kita tidak dibenarkan masuk lagi ke lokasi nahas ataupun orang kata ya masih lagi berlaku situasi tembak-menembak antara pemberontak dan juga kerajaan Ukraine, bagaimana yang akan kita lakukan, Datuk Seri? Siasatan ini amat rumit, ya. Amat rumit, bukan hanya kawasan itu luas, ya. Pada peringkat awalnya kawasannya kira-kira 13.5 km radius. Kemudian ditambah ke luasannya kepada 15 km dan semalam kawasan itu ditambah menjadi 20 km radius. Artinya kawasan liputan itu terlalu luas dan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya, kami bersama-sama dengan pasukan antarabangsa akan terus mengadakan kolaborasi dengan semua pihak di sini agar hasil siasatan itu bukan sahaja siasatan untuk mendapatkan bukti-bukti pada penembakan daripada peluru berpandu, tetapi juga yang lebih penting bagi rakyat Malaysia adalah dapat mengenal pasti mayat-mayat dan juga anggota badan mayat yang telah dikenal pasti DNA-nya untuk dibawa ke Belanda bagi disesuaikan dengan DNA yang diperoleh daripada pihak next of kin ataupun orang yang terdekat dengan mangsa-mangsa berkenaan untuk sama ada mayat utuh atau tidak anggota badan mayat yang disesuaikan dengan DNA itu untuk dikebumikan di Malaysia mengikut lokasi yang akan ditentukan oleh warga mereka. Datuk Seri, lingkungan kawasan 20 km ini adakah pergolakan dan tembak-menembak antara puak pemberontak dan juga kerajaan Ukraine memberikan sebarang kerosakan tambahan kepada kawasan 20 km ini? Dan adakah ia memberi kesan secara langsung kepada misi pencarian ini di mana ia menyukarkan kita untuk mengkaji apa sebenarnya yang berlaku kepada pesawat MH17? Kerosakan bukan hanya disebabkan oleh tembak menembak itu, tetapi juga oleh kerana waktu yang telah diambil setakat semalam 16 hari. Ya, artinya kalau berlaku perebutan pada mayat ataupun anggota badan mayat, dan bahan-bahan bukti itu banyak yang telah mula mereput, dan ini tentunya menyukarkan lagi siasatan. Walau bagaimanapun kita ada pakar-pakar forensik yang dibawa oleh PDRM, pasukan Belanda dan pasukan Australia untuk mencari bahan-bahan bukti berkenaan. Baik. Terima kasih Datuk Seri, dan kami harapkan, kami doakan operasi boleh dijalankan dengan baik dan pasukan penyiasat kembali semula ke Malaysia juga dengan selamat. Datuk Seri. Terima kasih atas doa itu, dan saya mohon kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada penonton-penonton Selamat Pagi Satu Malaysia di seluruh negara atau di mana-mana siaran RTM ini dapat diikuti supaya dapat mendoakan agar pasukan kita bersama-sama dengan pasukan siasatan antarabangsa dapat kembali ke tanah air masing-masing, khususnya pasukan PDRM untuk kembali ke Malaysia, dan kita harapkan mereka dapat menghasilkan siasatan, dan lebih penting lagi yang saya nyatakan tadi ialah supaya mayat atau anggota mayat itu dapat dibawa kembali ke Malaysia untuk dikebumikan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Terima juga. kasih Datuk Seri sekali lagi. Ya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tadi kita hubungi dari Ukraine, dan adakah keadaan yang sama sebenarnya menyambut ketibaan pasukan yang disertai oleh Dr. Akmal semasa mula-mula sampai di kawasan Ahas? Kalau kita dengar apa yang Datuk Seri Zahid Hamidi bercerita, tentu mungkin kita dah rasa
amat teruk keadaan kan. Tapi bayangkan kami ke sana, kami adalah antara pasukan yang terawal di sana. Terpaksa berurusan untuk menguruskan segalanya di sana. Mungkin Datuk Seri Zaid Hamidi yang sudah sampai di sana sudah tahu apa yang perlu dilakukan dan ada kebenaran untuk masuk ke crash site walaupun 2 jam ataupun 3 jam dan kembali balik ke tempat yang lebih selamat. Kami di sana, kami masih ingat lagi pertama kali kami diarahkan pergi ke Kharkiv, iaitu kawasan yang berdekatan dengan wilayah Donetsk yang paling selamat dikatakan. Arahan yang diterima adalah masa tu kami di Kiev pada waktu malam. Arahan diberi arahan 15 minit untuk bersiap untuk ke Kharkiv. Yang mana bila ke Kharkiv dia tanya ke mana kita perlu pergi di Kharkiv sebab Kharkiv ni satu wilayah yang besar, satu negeri yang besar. Arahan yang diterima, dia bagi arahan adalah okey kita pergi ke train station sahaja. Yang mana mungkin sebab kita nak angkat ke semua jenazah-jenazah yang ada daripada train untuk dibawa ke Amsterdam. Jadi bila pergi ke Kharkiv, bila sampai di Kharkiv dikatakan train akan jangka tiba di Kharkiv pada pukul 4 pagi. Tapi bila kami sampai di sana lebih kurang dalam 4.30 atau 5 pagi, dikatakan pula train tu akan sampai pukul 11 pagi. Jadi kami terpaksa bersabar dan menunggu. Pada masa ketika itu, pihak OSCE sekalipun masih lagi tidak tahu di mana lokasi yang perlu kami pergi sebenarnya untuk kami menguruskan segala kesemua jenazah itu. Kami terpaksa berhadapan dengan pihak polis tempatan dan juga pihak kerajaan tempatan. Yang mana kalau kita lihat, kita datang masa tu ada 45 orang. Kalau kita lihat 45 orang daripada Kiev, termasuk smart team, forensik dan juga beberapa orang media pergi ke sana, pergi ke Kharkiv dan mereka nampak sebagai satu ancaman. Jadi bila di sana ramai pihak polis yang datang dan paling berat sekali adalah kesemua pihak polis ni tidak boleh berbahasa Inggeris. Jadinya itu saya rasa tugas yang saya rasa paling berat untuk saya sebab saya adalah penghubung antara pasukan kita dan juga pihak polis tempatan yang mana dikatakan awalnya mereka tidak tahu langsung tentang ada train daripada Donetsk untuk bawa mayat ke Kharkiv. Doktor satu-satunya orang yang boleh berbahasa tempatan, bahasa Rusia pada masa itu? Pada masa tu, pada 45 orang tu ya, saya satu-satunya. Jadinya itu mungkin tak boleh tidur lah, memang kena setiap kali ada komunikasi, doktor memang, kena ada. sampaikan handphone saya, nombor saya diambil oleh polis tempatan. Tapi Alhamdulillah kita berjaya untuk berurusan dengan pihak polis tempatan dan pihak polis tempatan telah manggil dia ada kaunsul di Kharkiv ni, pihak Kiev Bandaran Council. Sebab pihak polis tempatan memang tak tahu langsung. Sebab mereka nak, kalau boleh dia nak rahsiakan daripada pihak umum tentang datangnya sebab dia takut ada racial, takut ada tegang sebab di sana pun keadaan tak berapa nak elok. Jadi bila datangnya satu pihak lagi, mereka kata pasukan Malaysia tidak dibenarkan masuk. Jadi masa tu memang kita pun berasa kenapa tak boleh masuk kan, sebab dia memang tak nak bagi kita masuk. Dia kata kita tak boleh bagi tahu lokasi, kita tak boleh tahu ke mana. Kita terpaksa, kalau tengok kan gambar saya dengan pihak polis tu, sebenarnya gambar tu tengah nego ataupun dikata kirakan bertelagah jugalah dengan pihak polis tu sebab bangsa Rusia ni dia kasar. Jadi dia kalau tengok bangsa yang lembut, dia boleh dipijak, kata orang pun kalau boleh pijak dia akan pijak. Dan tapi kita jadi kita kena rasa kita semangat ketimuran tu masih ada lagi. Tapi bila ni penekanan yang saya terpaksa ambil lah, kita terpaksa kasar juga dengan dia. Kita terpaksa berkeras lah. Jadi Alhamdulillah lepas tu diberikan arahan untuk ke tempat yang mana kita nak uruskan semua jenazah. Tetapi arahan tu diberikan secara berperingkat. Mula-mulanya dia kata ke semua Malaysia team harus pergi ke hotel. Tapi masa tu ada ASP Hussein, iaitu kita punya ketua forensik, polis forensik. Dia kata tak boleh, kita tak boleh pergi ke hotel. Kita mesti pergi ke tempat site sebab kita itu adalah urusan kita. Itu adalah main tujuan kita ke Kharkiv. Sebuah nego. Dia kata dia bawa ke satu tempat. Dan sampai ke satu tempat. Pada masa yang sama, ke semua wartawan, ke semua, even though masa tu pihak OSCE yang berada di Kharkiv masih lagi tidak tahu di mana lokasi sebenar. Mereka semua berharap pada pasukan kita pada itu. Jadi memang agak tension masa tu dengan kita punya, sebab kita terpaksa ambil driver tempatan
dengan driver tempatan pun telah diugut oleh pihak polis tempatan yang mana dia tak bagi kita keluar tanpa kebenaran polis. Walaupun kita cakap kita yang bayar dia kata dia punya ni senang je kata. Yes, kau bayar aku. Lepas ni kau dah habis kerja kau balik tapi aku yang duduk sini. So dia takut keadaan tu. Jadi kita terpaksa menunggu hampir lama juga sebab mayat dijangka sampai pukul 11 tapi ada sedikit delay sampai dalam pukul 12 pukul 1. Kita sampai di tempat kejadian pun lebih kurang dalam pukul 2.30 macam tu. Jadi laporan yang sedang disampaikan oleh doktor sebenarnya bukanlah cerminan kerjasama yang diwawarkan oleh Ukraine kepada kita. Jadi kita boleh melihat bahawa sebenarnya pada awalnya mungkin mereka Sukar beranggapan Kerana adalah keadaan yang sukar untuk mereka terima. Kita harus faham juga apa yang doktor ceritakan tadi. Ini adalah sehari ataupun 2 hari selepas nahas di mana semua orang masih lagi dalam keadaan keliru dan juga tertanya-tanya nak buat apa. Tapi pasukan memang sampai ke lokasi nahas. Maknanya doktor memang sampai ke lokasi yang boleh dilihat pesawat kami tak dibenarkan untuk pergi ke lokasi nahas. Kami ke Kharkiv tu adalah lokasi yang mana kesemua mayat tu telah dikumpul dan dibawa ke Kharkiv lah. Sebab Kharkiv ni adalah masih lagi di dalam wilayah kerajaan Ukraine yang masih selamat, yang dibenarkan sampai ke situ. Wilayah yang di lokasi nahas adalah di dalam wilayah Donetsk sekali, yang macam Datuk Seri Zaid Hamidi yang menyatakan pergi tapi tak boleh dalam 2 jam 3 jam dan kena patah balik. Sebab itu pun sebenarnya kalau ikutkan asal ke semua delegasi itu sebenarnya mungkin dia nampak Malaysia sebuah negara yang kecil. Jadi mungkin dia memandang temeh dengan kita lah. Tapi atas kejayaan, bila dia dah sedar kejayaan kesemua operasi sebenarnya adalah kejayaan Malaysia. Sebab yang mana kita yang berjaya adakah urusan macam mana kita deal dan yang berontak dan pemberontak pun tanpa sebarang tuntutan. Dia membenarkan ketiga-tiga permintaan kita. Jadi mungkin selepas dari itu dan juga peristiwa di Kharkiv juga, sebab kalau kita ikutkan di Kharkiv ni mungkin media tak pernah highlight, tapi ini yang saya nak beritahu. Malaysia adalah salah satu negara yang kecil tapi menghantar pasukan yang terbesar dalam proses menyelamat misi MH17. Sebab kalau kita ikutkan proses pengalihan mayat daripada train, sebab bila mayat yang dialihkan dari train tu perlu diimbas, masuk di scan. Kita takut ada sebarang bahan letupan ataupun apa. Dan masa nak proses tu, kebanyakan yang beroperasi adalah saya beri penghargaan kepada pasukan polis kita dan pasukan SMART kita. Yang mengangkat dan membuat pemeriksaan semuanya orang kita sendiri. Ada orang kita. Ada yang sebahagian daripada orang daripada Belanda, daripada Australia. Tapi kebanyakan mereka adalah bukan main source untuk tenaga kerja di situ. Baik, Doktor, selepas ni mungkin kita akan berbincang tentang hubungan di antara pasukan kita dan juga pemberontak, kerana kalau kita faham sebenarnya tadi hubungan antara kita dan kerajaan Ukraine mungkin sedikit tegang pada awalnya. Tapi kini kita berlintas langsung ke Amsterdam pula untuk bersama dengan Ivan bagi mendapatkan berita terkini tentang bagaimana proses penganalisis DNA sedang diteruskan di sana. Apa khabar, Ivan? Ya, Terence, khabar baik. Bagaimana dengan proses penganalisis DNA yang sedang terus berjalan? Adakah terdapat sebarang perkembangan sejak semalam ketika kita berhubung? Baik, begini Terence, ya, saya dimaklumkan oleh Ketua Misi Siasatan MH17 dari Malaysia iaitu Encik Khairil Khimi Mokhtar semalam. Satu perkembangan yang agak positif juga saya kira iaitu dalam tempoh beberapa hari ini 38 lagi keranda telah pun dibuka dan diproses melalui proses pengecaman identiti ataupun yang kita sebutkan sebagai proses DVI itu. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhannya 126 dan campur kepada 138 lagi yang baru dibuka. Ini menjadikan 164 keranda sudah pun diproses daripada 228, dan 228 ini termasuk 2 keranda yang baru dihantar dari Eindhoven ke pusat fasiliti ketenteraan di Hilversum ini. Jadi kita jangkakan juga keseluruhan proses DVI ini akan berlangsung dan akan berakhir selewat-lewatnya hujung minggu ini untuk keseluruhan proses itu, dan selepas itu barulah akan masuk ke proses seterusnya iaitu yang kita gunakan istilah pemulangan mayat kepada mereka yang berhak, iaitu kepada waris keluarga dan juga negara-negara yang terlibat.
Sejak semalam tidak ada sebarang lagi pengenal pastian sama ada mayat itu merupakan daripada Malaysia ataupun daripada negara-negara lain. Identiti. Begini Terence, sebenarnya proses itu tidak akan didedahkan kepada umum ataupun pihak media. Setiap identiti ataupun mayat yang telah pun didapati positif ID-nya dan berpuas hati oleh pasukan DVI antarabangsa ini akan dimaklumkan terus kepada kedutaan negara-negara yang terlibat. Dalam kes ini di Malaysia iaitu Kedutaan Besar Malaysia di The Hague, dan akan dimaklumkan kepada pihak kedutaan dan seterusnya pihak kedutaan ini akan maklumkan terus kepada waris keluarga tanpa melalui pihak media ataupun diumumkan kepada orang awam. Terence. Baik, Ivan, selain daripada itu mungkin ingin kita dapatkan makluman tentang adakah terdapat keranda-keranda baru yang tiba dari Ukraine ke Amsterdam. Ya, ada 2 keranda baru yang baru saja tiba yang seperti saya maklumkan tadi, iaitu tiba semalam dari Eindhoven dan dibawa terus ke pusat fasiliti ketenteraan di Hilversum untuk menjalani proses yang sama. Ini menjadikan jumlah keseluruhannya 228 keranda dan yang telah pun dibuka 164, berbaki 64 lagi. Terence. Baik, terima kasih Ivan. Saya rasa semalam kita telah berbual panjang tentang proses ini. Jadi terima kasih kerana terus memberikan laporan secara langsung dari Amsterdam kepada kami. Baik, Terence. Ya, Ivan, silakan. Ya, satu lagi perkara yang mungkin saya boleh kongsikan di sini sekarang ini, keseluruhan proses akan diselaraskan oleh pihak Kedutaan Besar Malaysia di The Hague. Ini bermakna setiap identiti yang telah pun disahkan akan dimaklum oleh pihak kedutaan, dan apabila pihak kedutaan memaklumkan kepada waris keluarga dan seterusnya, proses itu akan bergantung kepada keinginan dan menghormati keputusan oleh pihak keluarga ataupun waris penumpang MH17 ini. Ini bermakna bagi proses seterusnya pengurusan jenazah, sebenarnya pasukan pengurusan jenazah dalam keadaan siap siaga di The Hague ini. Satu pusat operasi juga telah pun dibuka di pejabat kedutaan kita di The Hague, dan selepas waris keluarga dimaklumkan, jadi mereka berhak untuk membuat keputusan sama ada mayat itu akan dibawa terus, jenazah dibawa terus pulang ke tanah air ataupun diuruskan saja di sini. Bagi yang bukan Islam pula mungkin akan melalui proses seterusnya, mungkin untuk dikebumi ataupun dibakar di Belanda ini. Apa pun tertakluk kepada keputusan oleh pihak keluarga, itu yang dimaklumkan kepada kami, Terence. Baik, terima kasih Ivan kerana bersama kami sekali lagi. Ya. Ivan tu kita hubungi dari Amsterdam dan itu yang terkini juga bahawa setiap maklumat berkenaan dengan identiti akan dimaklumkan kepada kedutaan negara yang terlibat dan juga keluarga mangsa sahaja, dan ini juga berkait rapat dengan urusan pengebumian untuk warga Malaysia. Kita difahamkan bahawa kerajaan menawarkan pilihan sama ada keluarga boleh memutuskan untuk mayat mangsa disempurnakan di sana ataupun dikebumikan oleh pengurusan kerajaan di Putrajaya ataupun dibawa pulang ke kampung halaman. Malaysia. Namun begitu, semalam telah dimaklumkan bahawa kebanyakan daripada mayat sehingga kini dikenal pasti sebagai mayat warga Belanda. Dan Ivan semalam memaklumkan kepada kita bahawa ada beberapa mayat yang dikenal pasti sebagai warga Malaysia, namun identiti khusus mereka tidak akan didedahkan sehingga tamatnya keseluruhan proses. Baik, kita kembali bersama dengan doktor. Jika pada awal tadi kita berbincang tentang bagaimana kita berurusan dengan kerajaan Ukraine, difahamkan kita telah mencapai satu breakthrough bersama dengan pemberontak dan Borodai, iaitu pemimpin kepada puak pemberontak ini sebenarnya memberikan kerjasama kepada pasukan kita. Bagaimana pengalaman doktor? Saya tak ada pengalaman direct bersama untuk bila rundingan itu dilakukan, tapi setelah Kolonel Shakri dan ada tim sampai ke Kharkiv, saya bersama dengan Kolonel Shakri daripada Kharkiv hingga ke Kiev dan patah balik ke Kharkiv dan patah balik ke Kiev masa tu bersama dengan Kolonel Shakri. Sedikit sebanyak dapat korek pengalaman daripada Kolonel Shakri. Mereka katakan pada asalnya dikatakan kami sampai ke Kiev pada hari Sabtu
dan tidak diberikan pelepasan oleh kerajaan Ukraine actually untuk pergi ke tempat di mana kapal terbang itu terhempas, memandangkan mereka berkata dengan alasan keadaan tidak begitu selamat dan mereka perlu menjaga keselamatan kita. Tapi alhamdulillah, mungkin bukan saya nak cakap, tapi saya dengan berkat mungkin Malaysia ni adalah sebuah negara yang rahmat katanya kan. PM mengarahkan 12 pasukan khas, 12 orang yang dinamakan pasukan khas untuk berunding dengan puak pemisah tanpa pengetahuan kerajaan Ukraine pada masa itu. Yang mana kalau kita lihat PM pun dah keluarkan statement, keputusan itu dibuat berdasarkan atas budi bicara PM sendiri. Dia dah berbincang semua tu. Jadi setibanya nak pergi ke Kharkiv, daripada Kiev nak pergi ke tempat Donetsk tu, dikatakan lebih kurang 900 km jaraknya. Daripada 900 km tu, mereka melalui lebih kurang 12 checkpoint. 12 checkpoint untuk pergi ke Donetsk. Setibanya di Donetsk, memang kita pun tak jangka sambutan yang diterima oleh pihak daripada pasukan khas kita ni amat baik sebenarnya. Setiba jadi Donetsk, apa yang dikatakan oleh Colonel Shakri, mereka disambut oleh pihak pemerintah dan dikatakan, okey, kami memang menunggu pasukan daripada Malaysia. Jadi bila sampai dibawa ke hotel dan sesi perbincangan berlaku, pada masa ketika itu Colonel Shakri kata ada pihak daripada OSCE dan pihak lain-lain lah. Yang masa tu memang kalau diikutkan, mereka memang kata Colonel Shakri pun tak pandang kita. Memang mereka mungkin mereka anggap kita, semacam saya cakap, di sebuah negara kecil yang tak berapa dikenali mungkin bagi mereka. And then mereka anggap mereka lebih superior daripada hal ni. Tapi alhamdulillah, mereka hadir sebagai pemerhati yang berunding memang betul-betul dari pasukan Malaysia. Berunding memang betul-betul dari pasukan Malaysia. Yang mana pihak ketua iaitu Alexander Boreas dia kata dia mahu berunding dengan pasukan Malaysia saja. Atas alasan yang pertama, dia kata mereka tidak bersalah dan mereka mahukan segala bukti yang diserahkan itu adalah tidak tercemar. Mereka kata kalau dia berikan kepada pihak Ukraine atau pihak mana-mana, mereka takut pihak-pihak berkenaan ini dijangka akan memanipulasikan bukti yang ada. Jadi mereka hanya mempercayai Malaysia sahaja. Sebab tu bila PM ada 3 tawarannya, PM minta 3 daripada Alexander Borodai. Pertama sekali adalah kita mahukan kotak hitam. Yang kedua adalah kita mahukan kesemua mayat dan juga barang-barang belongings of the passengers. Dan yang ketiga, kita mahukan akses yang boleh untuk pihak kita datang untuk buat penyiasatan. Alhamdulillah, masa tu Colonel Shakir kata bila Alexander Borodai kata dia kata tiga permintaan kita ditunaikan tanpa sebarang syarat ataupun pampasan. Jadi benda tu memang melegakan kita semua. Satu tim Malaysia tu sangat lega dan saya kira mengejutkan yang sangat lain-lain. Mengejutkan. Memang mengejutkan pihak OSCE, pihak Belanda maupun pihak kerajaan Ukraine sendiri, yang mana mereka masih lagi tidak mampu berunding dengan pihak pemisah. Dan Malaysia adalah sebuah negara yang kecil tapi berjiwa besar, yang saya katakan mampu berunding dengan pihak pemisah yang dikatakan sangat ganas. Kan, dengan cara, mungkin kita ada cara tersendiri. Bila saya bertanya dengan Colonel Shakir tu apa rahsianya, dia kata pertamanya adalah dia kata 12 orang tim ni adalah sebenarnya dipimpin oleh Datuk Seri Najib sendiri. Yang mana Datuk Seri Najib memang tak putus-putus beliau call, menanyakan macam mana keadaan dan macam segala arahan tu diaturkan oleh pihak PM kita lah. Jadi sampailah kita termeterainya perjanjian itu, dan pada masa dikatakan Colonel Shakri, pada malam yang sama juga black box diambil, kita ambil black box, dan pada malam yang sama juga kita ikut dengan train sekali bawa ke semua mayat untuk kita keluar. Sebab kita risau tentang mungkin sebab black box ni dikatakan ramai pihak yang mahukan black box. Kan? Yeah. Jadi pihak Malaysia yang dapat black box tu mungkin mereka rasa agak tercabar dari segi prinsipnya. Tapi alhamdulillah saya cakap proses tu mungkin doa daripada keseluruh rakyat Malaysia, doa daripada seluruh warga-warga dunia katanya untuk memudahkan segala proses misi ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah kita berjaya membawa keluar black box dan kini berada di London. Dan juga masa tu kita bawa lebih kurang 238 keranda
yang di bawah terbang terus pergi ke Eindhoven di Belanda. Okay. Jadi kita boleh melihat bahawa situasi ini agak berbeza dengan apa yang dilaporkan di media barat yang mencerminkan Alexander Borodai dan puak pemberontak ini sebagai yang bersalah dan cuba untuk menyembunyikan sesuatu, tapi pada hakikatnya mereka seolah-olah lebih terbuka dalam memberi ruang kepada pihak pasukan khas kita untuk menjalankan kajian di sana. Tapi dalam masa yang sama, laporan media antarabangsa juga sebenarnya memberikan impak kepada apa yang disebut oleh doktor tadi, kerana kita mungkin tidak faham sangat betapa besar rundingan yang dibuat, betapa besar nilainya apabila ia dapat dicapai dengan mudah persetujuan itu. Tapi media antarabangsa melaporkan seolah-olah satu perkara yang sangat menakjubkan. Golden words dari Perdana Menteri katanya yang menyebabkan rundingan itu boleh dilakukan dengan baik, dan ia memberikan kita pengetahuan bahawa sebelum ini rundingan sebegitu mungkin dijangka tidak berjaya dilakukan pun. Betul. Sebenarnya oleh pihak-pihak lain. Dan apa yang menarik juga kerana doktor mungkin antara yang terawal, pasukan terawal sampai melihat keranda dan juga mayat mangsa. Ini perkara yang sangat penting untuk kita kongsikan sebenarnya. Kami melihat dari jauh, dari paparan akhbar, dari paparan media sahaja, tapi orang yang melihat bagaimana mayat mangsa ditemui, dengan kita tahu ini daripada penerbangan kita, apa agaknya perasaan pada masa itu, doktor? Perasaan bila kita lihat sendiri keranda yang dibawa keluar diusung. Walaupun kita tak tahu siapa yang dalam tu, mungkin rakyat Malaysia, mungkin rakyat asing. Tapi disebabkan MH17 ni adalah milik kita, terasanya di hati Allah saja yang tahu, Tuhan saja yang tahu. Sedih. Ibaratkan keluarga saya sendiri yang berada dalam tu. Masa ketika itu saya tak memikirkan bahaya ke, kena balik nak untuk hari raya ke. Saya tak pernah terfikir benda tu masa untuk perjalanan tugas tu. Just sebab saya rasa beratnya adalah kita memikul tanggungjawab. Jenazah yang dibawa perlu disempurnakan. Memang saya tak boleh nak dengan keadaan yang amat menyedihkan lah bagi saya. Baik, terima kasih doktor kerana memberikan kami sedikit gambaran pengalaman doktor ketika di sana. Dan di RTM kita akan terus membawa liputan terkini kepada anda berkenaan dengan MH17. Dan ingin kita bertanya kepada doktor, sekiranya diberi peluang untuk kembali ke Ukraine membantu siasatan di sana, adakah doktor akan bersetuju untuk kembali? At any time. Inilah yang saya maksudkan dengan tak perlu kibarkan bendera di sini saja, tapi kita kibarkan kena bendera di kibar hati sepanjang di hati. masa. Ya, betul. Ini sangat signifikan sebenarnya dengan sambutan kemerdekaan, dengan apa yang kita sebut sebagai kecintaan kepada negara, dan apa yang disahihkan oleh Dr. Kamal yang kita undang. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami hari ini. Dan pengalaman seseorang yang berada secara fizikalnya di sana mengesahkan juga mungkin apa yang kita rasa dari jauh kan, walaupun tidak dapat berada di sana terus, tapi melihatkan gambar serpihan pesawat itu yang ada jalur gemilang di situ pun sudah cukup untuk mengubah Aidilfitri kita sebagai Aidilfitri yang tidak seperti biasa pada tahun ini. Doktor sempat berhari raya, doktor? Sudah balik ke sini? Untuk di hari raya pertama masih lagi di Amsterdam. Sempat di sini pada hari raya yang ketiga. Masih lagi boleh rasa masakan Syawal semua. Masakan Syawal masih terasa, tapi macam saya cakap, sebab kami yang berada di mission MH17 ni masih lagi terasa kehilangannya. Walaupun macam saya katakan tadi, bukan daripada saudara mara kita, tapi itu adalah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia adalah kita semua. Jadi dia beraya walaupun dia campur dengan suka dan duka, masih ada lagi lah. Sebab itulah saya cakap bila katakan kalau diberikan peluang sekali lagi, bukan sahaja ke Ukraine, malah ke mana saja khidmat saya diperlukan, I'm willing to go, insyaAllah. Terima kasih doktor. Terima kasih. Kami berbangga
anda merupakan seorang rakyat Malaysia yang saya rasa merupakan contoh kepada semua penonton dan juga kita sendiri yang sedang bertemu bual dengan doktor. Terima kasih. Seorang anak muda bakal pemimpin masa depan kita. Jadi selamat maju saya kepada doktor dan juga anak-anak muda Malaysia yang lain juga yang kita harapkan dapat merasakan perkara yang sama, sentimen yang sama. Ya, dan selamat maju jaya, selamat pulang semula kepada pasukan operasi kita yang masih berada di sana sekarang ini.